Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Tun M nafi simpan wang di luar negara. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menafikan dakwaan menyimpan sejumlah wang yang besar di luar negara. Menurutnya, tiada bukti yang berjaya ditunjukkan bahawa beliau mempunyai kekayaan dan perbuatan seperti yang didakwa tersebut. Tetapi itu tidak bermaksud bahawa tidak benar yang saya tidak mempunyai kekayaan ini. Cuma saya dikatakan pandai menyembunyikan kekayaan saya. Sepanjang karier saya menolak rasuah. Saya melakukan yang terbaik untuk menunjukkan bahawa saya tidak terlibat dengan rasuah. Saya tidak menjalani kehidupan yang mewah. Ya, saya membina 2 rumah tetapi ia dibina dengan pinjaman kerajaan yang saya berhak dan melalui pinjaman dari bank. Ini tidak mahal dan saya dapat membayar pinjaman dengan gaji dan allowance saya, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya pada Selasa. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir berkata, gaji yang diterimanya lebih daripada mencukupi untuk menyara diri dan keluarga kerana kerajaan telah menyediakan rumah, membayar bil elektrik dan air, selain turut menyediakan beberapa kenderaan bermotor, bahkan kapal terbang untuk kegunaannya. Tambahnya, allowance berbayar untuk bergerak ke seluruh negara dengan tujuan pekerjaan bahkan ketika bercuti ke luar negara juga diterima dan yang hanya perlu dibayar ialah makanannya dan keluarga serta pakaian. Saya tidak meminta beasiswa untuk anak-anak saya. Saya mampu membayar pendidikan mereka. Sebagai Perdana Menteri, saya memperolehi lebih daripada 10 kali ganda pendapatan yang saya perolehi sebagai pengamal perubatan swasta. Saya tidak membeli saham kecuali 200 saham British American Tobacco yang saya beli sebelum saya menjadi ahli parlimen. Satu-satunya saham yang saya beli setelah menyertai kerajaan adalah saham permodalan nasional dan dana rasmi yang lain, ujarnya. Selain itu, jelas beliau sebagai bekas Presiden UMNO, beliau sering ditawarkan sumbangan namun semuanya diberikan kepada parti. Malahan semua kempen untuk pilihan raya dibayar sendiri kerana pembayarannya untuk pekerja parti adalah kecil dan berpatutan. Semasa menjadi Perdana Menteri, Dr. Mahathir berkata, beliau tidak menganggap hadiah yang diterimanya sebagai barangan peribadi, malahan ia sebagai hadiah kepada pejabat Perdana Menteri. Oleh itu, saya mendaftarkannya sebagai hak milik kerajaan, terutamanya kenderaan bermotor. Semua hadiah ini ada di galeri di Langkawi dan di kediaman lama saya, rasmi Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Semua perkara ini saya lakukan dan lebih banyak lagi untuk mengelakkan saya dituduh melakukan rasuah. Tetapi masih saya dituduh sebagai rasuah. Penolakan untuk mengakui bahawa saya tidak korup mempengaruhi usaha saya membersihkan negara daripada rasuah. Ketika saya cuba berkempen menentang rasuah, orang menjadi sinis. Mereka tidak boleh percaya bahawa saya ikhlas kerana nampaknya saya sendiri sangat korup, katanya. Tambah beliau, kempen anti rasuah sangat penting kerana rasuah memberikan kesan negatif seperti mampu merosakkan sesebuah negara dan menyebabkan negara menjadi lebih miskin. Jelas Dr. Mahathir, kesan lain adalah rakyat menjadi menderita apabila berurusan dengan pemerintah yang melakukan rasuah dan pelaburan akan merosot serta peluang pekerjaan tidak akan memenuhi permintaan rakyat yang menganggur. Saya rasa penting untuk memilih kerajaan yang tidak korup. Umumnya, rakyat tidak mempercayai ahli politik kerana mereka semua melakukan rasuah. Sekiranya rakyat tidak memilih dalam pilihan raya, ahli politik yang korup akan menang kerana mereka akan menyuap penyokong mereka untuk memilih mereka. Maka kerajaan Malaysia akan terus dipimpin oleh ahli politik yang korup, ujarnya. Oleh itu, kata beliau, Malaysia perlu berkempen untuk menanamkan dalam fikiran orang ramai untuk menolak rasuah dan menjelaskan bahayanya gejala tersebut. Kita harus membuat orang sedar bahawa rasuah bukan hanya mengenai penjawat awam yang menerima rasuah, tetapi rasuah boleh mengakibatkan penyuapan penjahat untuk memenangi pilihan raya dan membentuk kerajaan atau anggota parlimen yang disuap untuk menjatuhkan kerajaan. Di Malaysia, kita sudah sampai ke tahap di mana penjahat dapat membeli anggota kerajaan yang terpilih untuk menjatuhkan kerajaan dan menggantikannya dengan anggota yang korup. Negara akan menjadi lebih miskin dan akan dipaksa
untuk meminjam uang atau meminta bantuan. Kemerosotan negara akan berterusan dan semua rakyat akan menderita, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku.